Forget you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl bummer anthem. Turn it up and throw a tantrum. This that hot girl bummer. Tanjung Lipat merupakan salah satu tempat yang menarik di Sabah. Kebiasaannya, Tanjung Lipat merupakan kawasan yang amat disukai oleh penduduk Kota Kinabalu itu sendiri dan juga pelancong dari luar untuk beriadah bersama keluarga, tidak kira pada waktu pagi atau petang. Jarak pusat bandar dengan Tanjung Lipat hanya mengambil masa selama 5 minit atau dalam jarak kurang 5 kilometer. Tanjung Lipat juga menjadi tempat untuk menikmati matahari terbenam dan angin sejuk semasa berjoging di sepanjang garis pantai Tanjung Lipat. Terdapat juga trek yang disediakan untuk memudahkan pengunjung berjoging sambil menghirup udara yang segar. Tetapi semuanya menjadi musnah apabila sikap sesetengah pengunjung yang tidak bertanggungjawab. Isu yang ingin saya tekankan adalah berkenaan punca dan kesan pembuangan sampah di kawasan Tanjung Lipat ini. Seperti yang kita dapat lihat, selaras ini terdapat pelbagai jenis sampah yang kita boleh lihat. Ada botol plastik, tin, beg plastik dan juga sampah-sampah yang lain. Tetapi majoriti yang kita boleh lihat adalah pembuangan sisa plastik yang terlalu banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syara Amiza binti Omar memegang Nokat Matrix BA 211102118 akan membuat kajian tentang isu pembuangan sampah sarap secara merata-rata di kawasan Tanjung Lipat, Likas, Sabah. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini. Yang pertama adalah mengenal pasti punca-punca pembuangan sampah sarap secara merata-rata di kawasan Tanjung Lipat, Likas, Sabah. Yang kedua adalah mengkaji punca-punca pembuangan sampah sarap secara merata-rata di kawasan Tanjung Lipat, Likas, Sabah. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi isu pembuangan sampah sarap secara merata-rata di kawasan Tanjung Lipat, Likas, Sabah. Penyediaan tong sampah bukanlah perkara yang sukar kita temui di sekitar kawasan Tanjung Lipat ini. Seperti yang anda lihat, terdapat banyak tong sampah yang disediakan. Tetapi, mengapa isu pembuangan sampah sarap secara merata-rata masih berlaku? Kerana sepanjang saya membuat tinjauan di kawasan pantai ini, kita boleh tengok terlalu banyak sampah yang dibuang, terutamanya kawasan yang berhampiran persisiran pantai ini. Tambahan pula, ada bau-bau yang tidak menyenangkan, mungkin disebabkan tempoh sampah yang dibuang terlalu lama sehingga menyebabkan bau itu kurang menyenangkan apabila dihidu. Punca-punca pembuangan sampah sarap secara merata-rata di kawasan Tanjung Lipat, Likas, Sabah yang pertama adalah disebabkan kurang pendidikan terhadap pembuangan sampah. Ini di mana mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup tentang buruknya kesan yang timbul sekiranya sampah dibuang secara merata-rata. Seterusnya adalah disebabkan sikap tidak bertanggungjawab individu dan masyarakat. Hal ini di mana sikap sesetengah masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan terlalu mengambil jalan yang mudah tanpa menghiraukan kesan kepada alam sekitar tersebut dan juga pengunjung yang lain. Akhir sekali adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga boleh menyebabkan isu pembuangan sampah sarap secara merata-rata akan terus berlaku. Hal ini kerana masyarakat akan semakin berani untuk membuang sampah secara merata-rata kerana mereka yakin bahawa tiada hukuman yang dikenakan dan hanya dikenakan hukuman yang ringan sahaja. Pengurusan sampah sarap yang tidak teratur di kawasan Tanjung Lipat ini akan menyebabkan pelbagai kesan negatif.
Kesan-kesan daripada isu pembuangan sampah sarap secara merata-rata di kawasan Tanjung Lipat Likas Sabah yang pertama adalah dapat menjejaskan kesihatan. Hal ini kerana pembuangan sampah sarap yang tidak diurus dengan baik akan memberi kesan buruk kepada kesihatan pengunjung yang datang ke pantai tersebut. Sisa-sisa pembuangan sampah juga boleh membawa pelbagai wabak penyakit yang disebarkan oleh haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas, lalat dan lain-lain sehingga menyebabkan penularan pelbagai wabak penyakit kesan daripada pembuangan sampah sarap yang tidak teratur ini seperti demam denggi, taun, malaria, keracunan makanan dan sebagainya. Seterusnya boleh menyebabkan pencemaran udara. Perkara ini berlaku disebabkan bau yang busuk terhasil daripada sampah sarap akan menyebabkan wujudnya pencemaran bau dan seterusnya menyebabkan pencemaran udara berlaku. Maka bau-bauan dan kotoran akan menjejaskan kehidupan sekeliling kawasan alam sekitar yang terlibat. Akhir sekali adalah mencemarkan keindahan alam sekitar di kawasan Tanjung Lipat Likas Sabah. Ini kerana akibat daripada sistem pengurusan sampah yang tidak sistematik dan tidak teratur menyebabkan kawasan Tanjung Lipat tersebut kelihatan kotor. Perkara ini dapat dijelaskan seperti berikut kerana sampah yang mengandungi bahan kimia atau bahan organik seperti sisa-sisa makanan dan najis jika dibuang ke mana-mana kawasan akan mendatangkan bakteria yang berbahaya. Begitu juga dengan pembuangan sampah sarap di pantai Tanjung Lipat ini. Langkah pertama untuk mengatasi pembuangan sampah sarap secara merata-rata di Tanjung Lipat Likas Sabah yang pertama adalah menguatkuasakan larangan penggunaan plastik secara menyeluruh di seluruh negara. Ini kerana untuk pengetahuan anda, plastik merupakan penyumbang utama sisa-sisa sampah di dunia kerana ia memerlukan berpuluh tahun untuk dikompos atau mereput. Langkah seterusnya adalah mengamalkan kitar semula. Kitar semula ialah proses bahan buangan untuk menghasilkan barangan baharu supaya boleh digunakan lagi. Kitar semula dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, membangun penggunaan tenaga dan mengurangkan pencemaran udara. Langkah terakhir untuk menangani isu pembuangan sampah sarap di kawasan Tanjung Lipat adalah peranan pihak sekolah. Ini kerana didapati bahawa banyak pembuangan sampah merata-rata dibuat oleh remaja di bawah umur kerana mereka masih tidak mengambil peduli tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Oleh itu, pihak sekolah berperanan besar dalam usaha mengatasi masalah pembuangan sampah di merata-rata tempat. Antara langkah yang boleh pihak sekolah lakukan adalah mengadakan kem kesedaran untuk memupuk sifat cinta terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar. Diharapkan isu-isu pembuangan sampah sarap sesuka hati perlulah diambil berat oleh pihak kerajaan mahu individu itu sendiri. Hal ini supaya ianya dapat menjamin pembuangan sampah sekitar kawasan Tanjung Lipat diurus dengan baik. Langkah bijak yang diambil hari ini tidak memberikan manfaat kepada kita secara langsung, tetapi memberikan peluang kepada generasi akan datang untuk menikmati sumber yang kita nikmati selama ini. Dengan pengurusan yang betul, pasti isu pembuangan sampah yang berisiko tinggi dan isu-isu yang lain dapat diselesaikan demi keharmonian dan keindahan Tanjung Lipat. Pendekatan dasar-dasar kerajaan yang memastikan alam sekitar terjamin perlu diangkat dan masyarakat menjadi pelaksana dalam menangani isu pembuangan sampah. Semoga minda masyarakat di kawasan Kota Kinabalu Sabah sejajar dengan kecekapan pengurusan infrastruktur negara yang diiktiraf sebagai infrastruktur kelas pertama. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, bila? Peduli sampah.